Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fariza bin Zakaria. Nama saya Muhammad Danish Haziq bin Muhammad Zainuri. Baiklah, kami daripada kelas pengajian Melayu 2. Hari ini kami akan melaksanakan tugasan 3, iaitu tugasan yang memerlukan persembahan ataupun lakonan melalui video. Baiklah, sebelum kami mulakan tajuk yang kami akan utarakan, kami berdua ingin mengucapkan terima kasih terhadap rakan-rakan dan pensyarah iaitu Ustaz Rijaluddin bin Yahya, dan kami berdua mendoakan supaya Ustaz semoga sihat sentiasa. Baiklah, isu yang kami akan kupas ialah isu dadah. Okey, menurut Islam, dadah dalam bahasa Arab dapat mendefinisikan dadah sebagai al-muqaddarat, berasal dari perkataan muqaddara iaitu benda-benda yang boleh menyebabkan pertimbangan dan kewarasan. Berdasarkan kajian para ulama dan ahli perubatan Islam, penggunaan dadah mempunyai kesan yang sama, iaitu sama dengan kesan meminum arak kerana boleh memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal. Di dalam kitab Kamus Al-Marbawi, pengertian al-muqaddarat ini sebagai benda-benda yang memabukkan dan boleh menghilangkan kewarasan akal. Ianya adalah bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW. Kullu muskirin qarrun wa kullu qamrin haramun. Maksudnya, setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap arak itu adalah haram. Baiklah, berdasarkan apa yang saya katakan tadi, Saudara Haziq, apa yang kamu faham berkaitan dadah ni? Berdasarkan apa yang saudara Farizal katakan tadi, apa yang saya faham berkaitan dadah ini ialah dadah ini sejenis bahan kimia yang boleh merosakkan diri kita, iaitu dengan lebih tepatnya dia merosakkan kita punya pemikiran, kerana bahan-bahan kimia ini selalunya ada ukuran yang tersendiri, tetapi apabila kita mengambilnya secara berlebihan, ia akan menyebabkan berlaku kemudaratan pada diri kita sendiri. Itu saja. Okey, baiklah. Maksud dadah terdapat pelbagai tafsiran daripada tokoh-tokoh ataupun pihak-pihak yang memberi maksud dadah ni. Baiklah, menurut Kamus Dewan, dadah merupakan ubat-ubatan atau bahan yang merosakkan atau membinasakan orang yang menggunakan berlanjutan. Baiklah, daripada apa yang saya faham berdasarkan maksud daripada Kamus Dewan ni, dadah ni dia mampu merosakkan sistem tumbuh sarang kita ataupun daya tahan badan kita ni daripada sebarang pertahanan daripada sebarang penyakit. Apabila kita menghisap dadah ni, dia dapat membinasakan diri kita secara perlahan-lahan. Apatah lagi kalau kita hisap secara dos yang tinggi. Menurut saudara pula bagaimana? Menurut saya pula, dadah ni bukan sahaja dengan menghisap ataupun pelbagai. Dia juga boleh terbahagi pada beberapa bentuk juga. Dia boleh didirikan sebagai pil, ubat-ubatan dan sebagainya. Dadah ni juga sangatlah berbahaya pada kita. Seperti yang saudara Fariza kata, dia akan merosak, dia akan membantutkan tumbuh sarang kita dan merosakkan sel-sel otak kita. Okey, itu saja. Adakah tumbuh-tumbuhan seperti ganja merupakan salah satu dadah? Dari kajian yang saya telah lakukan, ganja merupakan sejenis dadah juga, kerana ia boleh menyebabkan seseorang itu hayal atau pening. Atau mudah difahami, tidak dapat mengawal diri. Tidak dapat maksudnya apabila menghisap dadah, seseorang itu tidak dapat mengawal diri sendiri. Maksudnya dia akan terhuyung hayam dalam imajinasi dia. Ya, betul itu. Okey, saya faham. Okey. Ialah pendapat ulama berkaitan dadah. Penyalahgunaan dadah boleh menyebabkan orang yang melakukannya itu lupa diri, agama dan lupa dunia kerana ia memberi kesan buruk kepada akal
melemahkan tenaga berfikir dan kecerdasan, mengakibatkan penyakit urat saraf serta boleh mengganggu kesihatan mental dan fizikal. Baiklah, maksudnya dari apa yang daripada pendapat ulama ini sama seperti yang kita utarakan sebentar tadi. Semuanya ada berhubung kait ataupun ada kesinambungan. Maksudnya apabila seseorang itu menghisap dadah secara berlebihan ataupun sedikit demi sedikit, tetapi dia akan memakan diri sendiri. Dan itu terdapat surah yang menyatakan bahawa dadah ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan dadah ataupun perkara-perkara yang mampu menyebabkan seseorang itu membinasakan dirinya sendiri. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri-diri kamu kepada kebinasaan. Ayat yang kedua pula ialah la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, janganlah kamu membunuh diri-diri kamu kerana sesungguhnya Allah Maha balas kasihan kepada kamu. Surah An-Nisa ayat ke-29. Daripada apa yang kita baca berdasarkan dua ayat ni, kita boleh nampaklah yang Allah sendiri menurunkan surah bahawa kita tak boleh untuk menghisap dadah ni, sebab dadah ni dia boleh membinasakan diri kita. Betul. Okey, baiklah. Sebelum tu kita tengok sedikit video. Kita tengok dan penagihan dadah. Kita tengok video. Kat sini. Kat sini. Okey, baiklah. Setakat yang kita tengok video ni, apa yang kamu dapat kaitkan ataupun apa pandangan kamu? Pada pandangan saya, dadah ini merosakkan bukan sahaja orang dewasa, malahan juga ia memberi kesan kepada masyarakat, terutamanya dalam kalangan remaja. Seperti kita boleh lihat, remaja pada zaman kini sudah terdedah dengan pelbagai jenis dadah. Contohnya ganja, syabu, air ketum dan sebagainya. Dan kita boleh lihat kesan-kesan pada penggunaan dadah ni juga boleh menyebabkan remaja-remaja itu tidak rosak, seperti mereka tidak pergi ke sekolah, melawan ibu bapa, mencuri dan sebagainya. Itu saja pada pendapat saya. Pada pandangan saya pula, dadah ni mula merebak ataupun disalurkan sejak mereka remaja lagi. Dan perkara ini telah membimbangkan seluruh pihak, terutamanya pihak kerajaan, kerana kita ingin melahirkan generasi yang bijak pandai ataupun yang mampu untuk mentadbir negara, bukan generasi yang merosakkan negara. Dari sini kita boleh melihat yang
generasi masa kini telah terdedah. Generasi seumuran sebaya kita ataupun adik-adik kita telah terdedah dengan dadah. Dan perkara ini telah menjadikan hati kita semua ataupun semua rakyat menjadi gundah gulana. Okey, baiklah. Kita akan melihat video yang seterusnya. Berdasarkan video yang sekejap. Baiklah, berdasarkan video tersebut, dadah apabila kita mengambil dadah, dia dapat menyebabkan orang sekeliling kita terkena dampak. Contohnya seperti video yang kita lihat bersama-sama tadi. Kita dapat lihat yang apabila seorang tu dia mengambil dadah kerana stres bekerja, mungkin stres bekerja, kerja banyak, kesannya dia tidak dapat mengawal diri dan melakukan kekerasan. Kesannya orang yang berada berdekatan terkesan dengan perilaku tersebut. Pada pendapat saya pula, dadah bukan kalau seperti yang kita lihat, penggunaan dadah bukan membantu kita, malahan ia merosakkan kita. Seperti yang kita lihat di sini, saudara tersebut tertekan melakukan pekerjaannya dan dia mengambil inisiatif untuk mengambil dadah. Seperti kita lihat, dadah itu tidaklah membantu dia untuk tenang, malahan ia merosakkannya. Dan kita boleh lihat dadah itu mengganggu pemikiran saudara tersebut dan menyebabkan ia perilaku dia tidak terkawal, dan perkara tersebut memberi kesan kepada orang lain. Seperti yang kita dapat lihat, dengan mengambil dadah, saudara tersebut tidak dapat mengawal diri lalu memukus saudara rakan tersebut. Saya beranggapan bahawa beliau mesti pasti beranggapan bahawa apabila mengambil dadah, jiwa dan fikiran dia akan berasa tenang, padahal dapat menyebabkan keburukan. Betul. Yalah. Saya rasa terdapat beberapa punca yang menyebabkan seseorang itu mengambil dadah ataupun menghisap dadah. Punca yang pertama yang saya dapat berikan ialah kurang didikan agama Islam dan ilmu berkaitan dadah ni. Kita berpendapat bahawa seperti yang dikatakan tadi, seseorang itu haram untuk mengambil sesuatu benda yang dapat membinasakan diri. Contoh adalah dadah adalah salah satu contohnya. Dan apabila seseorang itu mengambil dadah, terbukti bahawa dia kurang didikan agama Islam, dia tidak mempunyai kesedaran ataupun ilmu berkaitan dadah ataupun keburukan apabila mengambil dadah ni. Dan ilmu ni sangatlah penting. Apabila kita mempunyai ilmu, kita mungkin tidak akan mudah terpengaruhi berkaitan dadah ni ataupun untuk mengambil dadah ni. Kita akan mencari inisiatif yang lain untuk menenangkan diri apabila kita stres, ataupun apabila kita serabut dengan pekerjaan. Kita boleh mengambil inisiatif yang terbaik menurut Islam. Contohnya macam kita perbanyakkan istighfar, banyakkan solat hajat. Apabila kita solat ni, kita dapat menenangkan diri kita. Okay. Seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya. Ada hadis yang mengatakan, hadis sabda Rasulullah SAW, bahawa apabila kita ingin memilih rakan, kita perlulah memilih umpamanya ialah memilih rakan yang menjual minyak wangi, bukan
memilih rakan yang pekerjaannya membuat besi. Jadi kita dapat faham apabila menjual wangi ni, apabila orang yang menjual minyak wangi ni ibarat orang yang baik, yang sentiasa melakukan ibadah, sentiasa mentaati perintah Allah. Dan apa yang orang yang buat besi ni kita dapat ibaratkan seperti orang yang membuat perkara yang berlawanan dengan perkara yang baik. Faham tak? Contohnya macam apabila kita kawan dengan orang baik ni, dia dapat membimbing kita. Faham tak? Dekat situ dia dapat membimbing kita, dia dapat menegur kita. Tapi apabila kita berkawan dengan orang yang umpamanya membuat besi, dia akan mempengaruhi kita. Dia akan menarik kita untuk melakukan perkara yang buruk juga. Saya setuju. Selain daripada apa yang saya katakan, apa lagi punca, pemicu utama seseorang itu mengisap dadah? Pada pendapat saudara? Pada pendapat saya pula, kurang kasih sayang dan perhatian ibu bapa juga merupakan punca seseorang itu dekatnya dengan dadah. Hal ini kerana apabila seseorang itu kurang kasih sayang, kurang perhatian, ia mengambil inisiatif untuk membuat sesuatu untuk membuatkan dirinya dipandang oleh ibu bapa mereka. Contohnya lah, dengan mereka mengambil dadah, mereka akan berfikir bahawa jika aku ambil dadah, mungkin ibu bapa aku akan lebih pandang kepada aku. Tetapi perkara ini tidaklah betul, kerana dengan mengambil dadah ini bukan satu perkara yang baik. Kerana dengan mengambil dadah ni, dia bukan memberi kesan kepada kita sahaja, dia juga memberi kesan kepada orang sekeliling kita. Punca seterusnya ialah dia tidak dapat mengurus emosi dengan baik. Hal ini kerana kesan dadah ini memberi pengambilan dadah ini memberi kesan kepada otak kita, kerana bahan-bahan kimia di dalam dadah ini terdapat bahan kimia yang terlarang oleh Jabatan Kesihatan Malaysia, yang menyebabkan bahan kimia ini bertindak kepada otak kita dan menyebabkan kita tidak dapat mengawalnya. Contohnya lah, apabila kita duduk di satu tempat, tiba-tiba kita macam terbayang bahawa tempat tersebut runtuh. Itu juga disebabkan kerana tak dapat itu juga disebabkan kerana mengambil dadah. Ya, betul. Seterusnya sebab contoh seterusnya ialah kita mudah marah. Kita mudah marah. Contohnya macam ibu bapa kita menegur kita, tiba-tiba kita menegur dia sikit saja, tapi kita mudah melenting dengan ibu bapa kita. Betul. Mudah marah. Disebabkan perkara tersebut, kita mungkin akan bertindak agresif seperti memukul, membunuh dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Berdasarkan apa yang kita bincangkan berkaitan dengan punca ni, saya ingin menambah berkaitan pengaruh rakan. Ustazah saya pernah mengatakan bahawa apabila kita ingin memilih rakan, pilihlah rakan yang di sebelah kanan. Janganlah pilih rakan yang di sebelah kiri. Apa yang saya dapat fahami berdasarkan apa yang ustazah saya cakapkan tadi, golongan yang kanan ni ialah golongan yang baik. Maksudnya dia taat perintah Allah. Dan manakala yang golongan kiri ni pula ialah orang yang tidak menghiraukan langsung perintah Allah. Maksudnya dia melanggar. Kat situ kita dapat fahami yang kita perlulah mencari rakan-rakan yang di golongan kanan. Okey, baiklah. Boleh saya tambah, apa yang saya dapat fahami daripada penerangan saudara Fariza ialah kita perlu memilih rakan yang baik agar mereka dapat menegur kita supaya tidak melakukan perkara yang jahat. Adakah betul? Boleh diterima. Okey. Masih relevan untuk kita katakan perkara itu benar. Okey, seterusnya ialah apabila ada punca, mesti ada kesan. Apabila seseorang itu isap dadah, mengisap dadah. Pada pendapat saya, akibat yang pertama ataupun kesan apabila seseorang itu mengisap dadah ialah
dia akan disisihkan oleh masyarakat. Mengapa disisihkan masyarakat? Saya berpendapat bahawa apabila seseorang itu menghisap dadah, masyarakat sekeliling akan tahu dan masyarakat sekeliling akan cuba untuk menjauhkan jurang antara jurang sosial antara satu sama lain. Sebab mungkin mereka beranggapan, dan memang dadah ini adalah perkara yang sangat keji apabila seseorang itu ataupun masyarakat memandang dadah tersebut. Dan slogan yang masih saya berfikir sehingga sekarang ialah orang yang hisap dadah ini ialah sampah masyarakat. Betul. Dan apabila masyarakat menyisihkan, dia akan lagi tidak dapat mengawal emosi seperti punca yang tadi kita katakan. Dan dapat menyebabkan sekiranya mengambil secara berlebihan. Dadah ni, untuk pengetahuan saudara, ada sahaja dalam ubat-ubatan tetapi mempunyai dos yang hanya kadar untuk badan manusia dapat terima. Maksudnya dia tidak dapat terima secara berlebihan. Maksudnya apabila kita mengambil secara berlebihan ni, badan kita tidak dapat menahan reaksi daripada dadah tersebut, dan akan menyebabkan mati secara tiba-tiba, mulut berbuih dan banyak lagi. Dan seterusnya ialah pada pendapat saya dapat menjatuhkan maruah keluarga. Kita dapat lihat apabila seseorang itu menghisap dadah, keluarga ataupun orang sekeliling akan terkena impak, terkena keburukan oleh seorang sahaja, disebabkan nilai seketik hancur sebelanga. Dan dari situ kita dapat lihat yang apabila seorang itu menghisap, baiklah saya bagi situasi untuk memudahkan saudara Haziq memahami apa yang saya ingin utarakan. Abu menghisap dadah, ahli keluarganya tidak menghisap dadah, tetapi masyarakat akan memandang serong keluarga Abu. Sebab apa? Sebab disebabkan seorang sahaja, semuanya dicopkan sebagai sampah masyarakat. Dan disebabkan oleh itulah keluarganya akan malu untuk keluar rumah, untuk berhadapan dengan jiran, maksudnya akan berjauhan. Maksudnya mereka akan malu ataupun tidak akan berinteraksi dengan antara satu sama lain. Pada pendapat saudara, apa lagi akibat ataupun kesan yang dapat memberi impak kepada seseorang yang menghisap dadah ataupun orang yang di sekeliling yang menghisap dadah tersebut? Okey, terima kasih Farizal. Pada pendapat saya pula, akibat kita seseorang itu mengambil dadah ialah seseorang itu mungkin mengalami sawan atau gangguan otak. Seperti yang saya dan saudara Farizal katakan pada mula, dadah ini dia memberi kesan kepada otak kita kerana dos-dos yang berlebihan menyebabkan otak kita tidak dapat menerima benda baru tersebut. Jadi dengan pengambilan yang berlebihan, ia menyebabkan otak kita bekerja secara berlebihan dan menyebabkan dia tidak dapat memberi dan menerima maklumat dengan baik, dan perkara tersebut boleh menyebabkan otak kita mati. Contohnya lah Contohlah situasi Abu dia mengambil dadah secara berlebihan. Contoh dia mengambil dadah setiap hari, dia mengambil dadah. Jadi dadah-dadah tersebut yang diambil oleh Abu terlalu banyak untuk otak dia menerima, untuk otak dia menampung. Jadi kemungkinan Abu akan mengalami kekejangan atau sawan, atau lebih buruk lagi, Abu itu boleh gila atau berlaku kematian. Okey. Akibat seterusnya ialah seseorang itu akan bertindak ganas dan hilang kawalan emosi. Seseorang itu bertindak ganas kerana macam saya katakan awal tadi, otak mereka tidak dapat menerima dan memberi maklumat yang baik kerana dos-dos yang secara berlebihan mengganggu proses pemberi dan menerima maklumat di otak. Jadi
seseorang itu tidak dapat berfikir secara rasional di kawasan sekelilingnya. Jadi dia seseorang itu macam dia senang, mudah untuk marah, mudah sedih dan sebagainya. Jadi kita boleh lihatlah seseorang yang ambil dadah ni, dia tiba-tiba saja dia boleh marah walaupun perkara yang sekelilingnya itu tak ada kaitan pun dengan dia. Seseorang itu juga dia secara tiba-tiba dia boleh sedih, menangis, padahal tiada apa-apa pun yang berlaku di sekitarnya. Okey. Seterusnya, akibat yang seterusnya pula, ia menyusahkan ahli keluarga yang lain. Mengapa saya berkata begitu? Kerana apabila ahli keluarga kita, salah seorang pada ahli keluarga kita mengambil dadah, ia akan menyusahkan kita sebab satunya, kita akan berasa cemas lah sebab ahli keluarga kita ni macam darah daging kita mengambil dadah, kita akan merasa cemas. Seterusnya, dia akan menyusahkan kita sebab pihak berkuasa akan menangkap dan menyoal jawab. Jadi dia menyusahkan kita untuk pergi ke mahkamah, untuk selesaikan segala urusan yang betul. berkaitan. Dan dia juga akan menyusahkan kita sebab kita nak bantu dia, nak membawa dia ke pusat latihan. Jadi dia menyusahkan kita. Maksudnya daripada segi kewangan pun dapat menyusahkan ahli keluarga. Contoh macam ingin mengikat jamin. Betul. Tapi yang sebaiknya tidak perlulah untuk mengikat jamin untuk memberi kesedaran. Betul. Baiklah, kita pergi ke yang terakhir, ialah penyelesaian. Walaupun terdapat pelbagai dada, punca, kesan, tapi ada saja cara yang mampu ataupun penyelesaian yang mampu merungkai segala teka-teki yang berkaitan dengan dadah ini. Baiklah, yang pertama ialah mendalami agama Islam dan mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Baiklah, seperti yang katakan, seseorang itu dapat misalnya sebab kekurangan ilmu ataupun berkaitan dengan agama Islam. Apabila kita mendalami agama Islam dan mencontohi akhlak Rasulullah ni, diri ini akan sedar bahawa yang menghisap dadah ni ialah satu perkara yang salah di sisi agama. Dan maksudnya, contohnya macam mencontohi akhlak Rasulullah ialah Rasulullah tidak meminum khamar. Iaitu yang sejenis lebih kurang minuman yang memabukkan. Memabukkan yang dapat membinasakan diri. Apabila kita mencontohi ataupun mendalami agama Islam ni, wujudlah kesedaran di dalam diri kita ini. Yang seterusnya adalah peranan ibu bapa. Pendapat saya, ibu bapa perlulah sentiasa mengawasi anak-anak, mengawasi gerak-geri, bukan mengkongkong. Maksudnya dia hanya mengawasi ataupun maksudnya mengetahui perkembangan pertumbuhan anak-anak, menyedari anak-anak berkawan dengan siapa dia bergaul, adakah dia bergaul dengan orang yang lebih tua padanya. Lebih kurang seperti itulah maksudnya peranan ibu bapa ini. Dia tidak perlu mengongkong, maksudnya dia hanya mengetahui perkembangan anak-anak. Sebab anak-anak ini akan sedar apabila ibu bapanya mengetahui setiap perkembangan anak mereka. Pada pendapat saudara pula, apakah penyelesaian yang terbaik yang dapat dilakukan? Okey, pada pendapat saya pula, penyelesaian terbaik ialah daripada golongan masyarakat ataupun rakan-rakan, kita boleh memberi nasihat kepada seseorang itu yang cenderung untuk mengambil barang terlarang itu, iaitu dadah. Dengan kita memberi nasihat kepada dia akan memikirkan balik apa yang dia nak buat. Dia akan fikirkan ibu bapa dia, masyarakat dan banyak lagi. Dengan memberi nasihat juga, ia akan bantu membuka minda seseorang itu supaya tidak melakukan perkara tersebut. Okey? Saya juga berpendapat bahawa orang yang menghisap dadah ni, dia ibaratkan tidak memakan nasihat. Maksudnya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Apa pendapat saudara berkaitan tersebut? Pada pendapat saya berkaitan tersebut, jika kita tidak dapat menasihati dia, mungkin kita boleh mengambil inisiatif lain, iaitu melaporkan
seseorang itu kepada pihak penguasa supaya dapat pihak penguasa dapat mengambil tindakan seterusnya sebelum seseorang itu jadi lebih teruk lagi daripada keadaan asalnya. Seterusnya kita juga boleh mengambil inisiatif dengan dalaman, iaitu kita berdoakan seseorang itu dengan benda yang baik. Contohnya, jauhkanlah seseorang itu dengan daripada perkara-perkara buruk seperti dadah, arak dan sebagainya. Saya juga berpendapat apabila kita ingin menasihati seorang itu, janganlah terlampau kasar. Kita ada tahapnya, sebab setiap perkataan itu ialah doa. Ialah pendapat yang saya yang terakhir ialah menghantar pesalah ke pusat latihan agensi yang tidak ada, kebangsaan AADK. AADK ni memain peranan yang tinggi dalam menangani masalah dadah di Malaysia. Kita dapat tahu seperti video yang kita lihat sebentar tadi, video pertama, kita dapat lihat jumlah remaja yang terbabit dengan kesalahan ni, kesalahan dadah ni. Jadi AADK ni memainkan peranan yang penting lah. Maksudnya masyarakat sekeliling perlulah cakna untuk apa? Untuk melaporkan kepada pihak AADK. Apa pendapat saudara? Pada pendapat saya juga, masyarakat juga memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah dadah ini dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan remaja. Kerana apabila adanya masyarakat yang prihatin, mereka mungkin akan melaporkan perkara-perkara ini dengan lebih awal lagi, supaya perkara ini tidaklah berlarutan. Masyarakat juga boleh mengambil inisiatif seperti yang kita tengok poin yang ketiga, iaitu masyarakat boleh memberi nasihat kepada masyarakat. Tidak kiralah dia itu saudara kita, seagama kita, sebangsa kita, kita perlulah menjadi masyarakat yang prihatin untuk dan memberi nasihat kepada semua. Maksudnya kita tidak perlu memandang latar belakang dia. Ya, yang penting kita memberi nasihat demi kebaikan dia. Betul. Okey, baiklah. Setakat itu sahaja perbincangan kami berdua berkaitan isu dadah ni di dalam Malaysia ataupun di seluruh negara. Sekian. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.